tak best. Macam tu bila kau diperhatikan. Tapi dia macam Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ini merupakan hari Isnin, di mana kembalinya kita ke segmen yang sama, which is Seram Isnin, macam biasa. So untuk hari ini kita nak start lah macam biasa kan, cerita seram kita. Tapi aku nak cakap awal-awal, sepatutnya minggu ni kan dah 4 cerita kan. Tapi disebabkan benda-benda di luar jangkaan kita berlaku minggu lepas, and aku belum 100% totally okay, and aku belum dapat tukar apa-apa yang perlu. Hari ni kita just go on macam biasa, 3 cerita dahulu. Tapi yang 4 cerita tu memang akan ada, tapi kita hold kejap lah. Kita just macam sabar sikit. Nanti bila ada update terbaru, saya akan update dari masa ke semasa. Okay, jangan lupa macam biasa, like and share, subscribe button tekan, bell notification kasih hit supaya tak terlepas video-video yang akan datang. And siapa-siapa yang baru, bolehlah tengok playlist yang ada dekat sini. So untuk korang tengok video-video yang sebelum ni. Okay, so terima kasih sebab support aku sampai ke tahap ini. Kita tak nak cerita banyak-banyak. Macam saya cakap tadi, kita mula terus untuk Puaka Tempat Kerja Part 3. Rolling. Saya dah biasa dengan susuk-susuk ni. Mana doktor boleh cakap biasa dah? Entah-entah susuk ni yang bunuh mangsa. Don't tell me awak percaya dengan benda-benda macam susuk ni. No, tak. Entah-entah susuk ni dia buat dengan emas ke, besi ke, we don't know. Entah-entah boleh efek pemakai. Saya dah jumpa benda ni banyak kali. It's not the cause of death. Di mana dia buah hati saya, buah hati saya. Right, so kita terus move out ke cerita yang pertama tentang si Afiq. Jap, lupa. Tapi sebelum tu, kita macam biasa disclaimer awal-awal kepada siapa-siapa yang tak mampu nak tengok video ni secara visual ataupun mungkin tak boleh nak adapt dengan apa yang aku nak bagi nanti. Tolong saya mohon berhenti menonton, korang boleh just dengar ataupun mungkin sukatilah nak buat apa. Tapi kalau apa-apa benda yang terjadi di luar jangkaan awak, kalau macam kat saya tahu macam mana nak adapt. Tapi kalau pada awak, saya tak nak bertanggungjawab, okay? So saya dah bagi tahu awal, jangan kata nanti ada masalah itu masalah ini, okey? Saya harap semuanya elok-elok saja. Kita just berhibur, jangan taksub, jangan serius sangat, okey? So untuk cerita yang pertama ini, kita cerita tentang si Afiq. Okey, Afiq ni, dia ni kerja sebagai seorang Pak Gad dekat sekolah. Dia Pak Gad muda tau. Dia baru umur 27 tahun menurut dia. Dia kata dia ni seorang Pak Gad sekolah yang berada di area Kuala Kedah sana. Okey, so bila Kuala Kedah, dia belah utara sana. Menurut dia, dia kata dia ni dah nak kahwin dah. Time dia kena benda ni. Sekarang dia dah ada anak 2. So benda ni dah berlaku almost 5 tahun sebelum ni, 2015. Dia kata time tu dia bekerja di Aman Central di waktu pagi and jadi Pak Gad sekolah di waktu malam. 2 kerja sebab time tu baru nak kahwin, dia kata. So bila dia dah macam tu, dia terpaksalah buat 2 kerja kan. Okey, cerita dia bermula macam ni. Dia kata dia punya shift biasanya akan bermula pukul 9.30 malam sampai 4.30 pagi tau. So bila 9.30 malam ni, dia akan sampai kat tempat kerja dia macam biasalah. Dia dah sampai, dia pergi punch card apa semua. So dia tunggu sampai dia punya pakcik yang sebelum tu keluar and dia boleh masuk kerja, dia sambung kerja. Okey, satu malam tu terjadinya satu kisah di mana dia kata time tu dia tak jangka pun terjadi kepada dia and dia tak ada idea pun kenapa benda tu terjadi kepada dia. Okey, 9.30 malam dia sampai dekat post guard sekolah tersebut. Dia sampai apa semua, so dia tegur lah Pak Cik Mat tu macam biasa. Dia tegur, borak-borak sekejap and Pak Cik Mat tu punya time sudah pun habis. So Pak Cik Mat tu pun balik tinggalkan dia lah. So dia lah yang kena kawal daripada pukul 9.30 sampai 4.30 pagi. So macam biasa sampai punch card apa semua dah lepak, dah borak. Dan bila Pak Mat tu dah balik, dia mulalah keluarkan satu-satu file yang ada dekat situ untuk dia check, double check. Mungkin takut-takut ada yang dia orang tertinggal nak update ke apa, so dia tolonglah update kan. So dia pun belik buku 1, buku 2, belik. Baru dia terperasan time tu jam dah menunjuk ke 11.30 malam. So cerita dia macam ni. 11.30 malam ni adalah waktu di mana dia kena rounding di sekolah. Dia kena pusing sekolah tu untuk memastikan keadaan tak ada apa-apa yang mencurigakan, tak ada apa-apa yang tak nak digini berlaku lah.
So macam dia kata dia dah 7 bulan lebih. Time tu dia kata time dia kena tu 7 bulan lebih dia dah kerja kat situ. So tak ada apa-apa yang pelik sangat berlaku lah. Dia kata sebagai guard ni kalau nak katakan jadi benda-benda yang aneh sangat tu tak ada, tapi mungkin kalau kita tengah rounding dengan bunyi kursi meja bergerak sikit-sikit, pintu terkapai-kapai, terkulai bukan terkibar-kibar. Macam tu lah kot. Dia punya pintu terbuka sendiri, tertutup sendiri. Dia kata benda tu as a normal thing. Benda yang simple, benda yang normal dia lalui sebagai seorang pak guard. Dia kata macam tu lah. Tapi ada satu malam ni terjadinya satu kisah di mana bagi dia benda tu tak normal. Kan macam aku cakap tadi, ada benda-benda yang normal dia biasa lalu, tapi kisah malam yang terjadi yang dia nak cerita yang ini adalah benda yang tak normal and tak pernah pun terjadi kepada diri dia sendiri. Okey, cerita dia macam ni. Tepat 11.30 malam, dia pun dah dah 11.30 okey, dia pun tutuplah file dia. Tutup file dia pun sarung dia punya jam tu, back jam tu kah. Yang mana siapa-siapa tahu yang pak guard kalau pergi kat sekolah korang yang ada back jam, yang kena pergi kat tempat-tempat tu kena kunci kan, tahu kan? Okey, so dia pun dah pakai benda tu, dia pun bergerak. Okey, sekolah tu layout dia ada 2 blok je. Blok yang pertama, blok jebat, blok kedua, blok tuah. Jebat dengan tuah, 2 blok je. Blok jebat tu memang fully semua kelas, and blok tuah tu belakang, separuh daripada tu kelas, and bawah tu adalah dia orang punya bilik pentadbiran lah, pejabat, cikgu apa semua kan. And tingkat kedua tu adalah ada store kosong and store kemahiran hidup and store pendidikan jasmani dia orang. So, dia pergi dah dekat blok jebat tu. So dia pun pergi kat blok pertama. Dia lock. Okey, setiap kunci tu dia sebenarnya jam tu ada dekat setiap tangga dekat blok tu. So macam dia punya sekolah ada 4 tingkat daripada bawah 1 2 3 4. So 1 2 3 4 5 6 7 8 lah. Ada 8 kunci lah. So dia pergi kunci pertama sampai ke kunci yang ke-8. Blok jebat clear. Nothing special, nothing orang cakap yang tak normal berlaku. Just bunyi-bunyi sikit-sikit lah. Dia macam tak indah macam dia kata tadi, normal. So, lepas dia dah kunci ke-8 tu dekat atas blok 4 tu, dia pun turun ke bawah and dia pergi ke blok yang baru lah, blok tuah dekat belakang tu. So dia pergi kat blok tuah. Okey, dia nak naik ke atas mesti dia kena buka pagar yang nak naik tangga tu kan. Okey, macam ni korang boleh bayangkan dia pun sampai dekat blok jebat tu. Kat sini starting cerita dia. Dia dah starting kena kat sini. Okey, masa dia kunci jam tu, jam tu dekat sini. Dia dah buka pagar dekat belah sini. So pagar nak ke tangga kat sini, jam tu kat sini. So dia pun macam ni. Dia kunci jam dia. Ketika tu dia terasa seperti ada something yang melewati dia daripada belakang. Dia macam ada benda lain tau. Ada benda lain, memang laju gila. Dia dapat rasa benda macam warna putih lalu, and dia toleh cepat-cepat. Dia tengok ke arah tangga tu, tak ada apa-apa. Macam tu. Dia kata macam tu. So dia pun macam tak ada apa perasaan aku ni. So dia pun kunci jam yang pertama, jam ke-9 tu, daripada blok pertama blok kedua tu, yang pertama lah. So dia dah kunci. Dia pun pergi depan lagi. Untuk kunci yang ke-10. Dia pun kunci. Okey. Dia pun pergi patah balik nombor 9 tu. Sebab dia kata dia dibenarkan hanya buka satu tangga je. Kalau dia nak naik, dia nak turun, memang satu tangga. Dia tak boleh buka dua-dua. Sebelah je dia kata. Okey. So dia pun pergi. Dekat yang 9 tu, dia pun naik. Dia naik pergi dekat blok kedua di mana yang aku cakap store dan tempat-tempat barang-barang lama disimpan. Okey. Dia pun kunci yang ke-11 time tu. Dia pun kunci. Lepas tu dia pun jalan lah. Dia pun apa semua disimpan. Dia pun jalan nak ke arah yang ke clock ke-12. So dia pun jalan. Masa dia berjalan tu, dia kata dia terasa memang tak sedap hati. Dia kata sepanjang perjalanan dia ke blok yang kedua. Blok pertama tak ada rasa apa. Tapi blok yang kedua ni, dia rasa macam diri dia diperhatikan daripada dalam kelas. Faham tak? Bila kau berjalan macam ni, kau terasa dekat cermin tu ada benda dekat sebelah tu. Macam orang tengah perhati kau macam tu tau. Kau rasa macam, faham tak? Dia macam satu feeling yang tak best. Macam tu bila kau diperhatikan. So dia macam, faham tak? Dia tak adalah rasa macam takut sangat, tapi dia tak adalah berani sangat. Dia macam tu. So dia pun macam, okey, dia pun atur langkah dia pelan-pelan dan nak menuju ke jam yang seterusnya lah. So dia pun jalan pelan-pelan. Lepas tu tap. Dia terdengar seperti ada tapak kaki yang sedang menghampiri dia. Kau boleh rasa tak perasaan tu bila kau dekat depan and kau rasa something yang datang kat belakang kau. Macam tu. So bila dah macam tu, dia terus macam, alamak, ni apa pula ni? So dia dengar tapak kaki tu makin lama makin dekat. And dia terdengar satu panggilan yang sangat-sangat membuatkan dia terperanjat. Abang tertinggal kunci. Time tu memang hati dia berderau darah lah, senang cerita. Dia betul
Faham tak? Dia memang kalau aku kat situ pun aku tak tahu nak cakap apa. Dia terus berlari ke arah jam yang sebelah lagi tu. So dia pergi lari ke balkoni yang hujung tu, and dia terus menyorok tau dekat tepi jam tu. Dia pergi intai dekat tempat tu, and dia tak nampak ada apa-apa pun kat situ. So dia kata macam okay. Sial lah, aku kena cepat lah, dia kata macam tu. So dia pun raba poket dia. Dia raba poket dia untuk dia kunci jam tu, and ternyata dekat poket dia memang tak ada kunci tersebut. And dia kata sial, memang dah tertinggal ke apa ni. Dia check dalam beg dia, semua tak ada. And masa tu dia macam Allahu Akbar, macam mana aku nak buat ni? Dia pun tinjau sekali lagi dekat arah hujung balkoni tersebut. So dia macam tak nak dia kena pergi ambil kunci tu dekat situ kan. Kalau dia tak ambil, benda tu akan macam, kau faham tak? Dia akan jadi susah untuk dia sebab dia bekerja kan. Sebab dia ada lagi blok-blok yang dia tak pergi atas tu, tingkat atas tu. Dia pun macam, okay tak apa, aku boleh buat. Just lari je, dia kata macam tu. So dia pun jalan tepi. Dia pun pergi dekat tepi tu sikit, dia mengiringkan badan dia. Dia pun terus tarik nafas and dia try berlari. Masa dia berlari tu, dia terdengar lagi, Abang, sini. dia pergi toleh. Masa orang tu cakap sini, dia pergi toleh. Dia nampak dekat hujung balkoni tu ada seorang budak yang mungkin lingkungan umur dia darjah 4, darjah 3 macam tu, sedang berdiri dekat betul-betul atas balkoni tu, menghadap dia, and dia pandang. Lepas tu dia nampak budak tu senyum kat dia, and budak tu macam ni, baring, faham tak? Jatuh baring and jatuhlah ke bawah. Jatuh macam tu. Lepas tu dia terdengar budak kecil tu macam menjerit daripada arah bawah. Dia pun sengal pergi tinjau dekat bawah balkoni tu, and dia tengok tak ada apa-apa dekat situ. Okey, dia macam apa benda sial malam ni, apa benda yang jadi nak? Dia macam tu tau. So dia kata time tu memang dia tak tahu dia nak buat apa. Dia nak turun pun dia kena lalu dekat tempat yang first dia pergi tadi. Faham tak? Sebab kan aku cakap tadi, dia punya tangga, pintu kunci tu cuma dia boleh buka satu je, tak boleh buka banyak kan. So satu je cara untuk dia turun adalah dia kena lalu balik tempat kunci yang pertama tu. So dia pun pergi. Dia pun lari perlahan-lahan. Lepas tu dia terdengar lagi ada budak kecil memanggil nama dia. Abang. Macam tu tau. So dia pergi tinjau sekali lagi kat bawah balkoni tersebut. Dia pergi tinjau balkoni tu. Saya kat belakang. Dia pun pusing. Budak tu memang ada dekat belakang dia, and budak tu berdiri pandang dia, and dia ternampak kunci dia atas mesin jam tu. Dia nampak muka budak tu, time tu mukanya dah separuh berdarah macam ni, macam pecah lah. Kau tahu tak, orang kalau jatuh daripada atas bangunan ke bawah, and dia ternampak dia pun apa lagi time tu? Pengsan kat situ. And dia kata macam mana dia ditemui dekat tempat tu adalah dia kata time tu dia dah terpengsan, dia tak tahu pukul berapa, tapi dalam around pukul 5 lebih macam tu ada makcik yang datang untuk ganti dia. Pukul 4.30 kan habis shift dia kan. So makcik tu datang, makcik tu kata dia nampak barang-barang si Afiq ni ada, motornya pun ada, tapi orangnya tak ada. So makcik ni pun datang and dia duduk kejap lah, 4.30 sampai pukul 5 dia tengok, budak ni takkan rounding lama sangat kan, dia kata macam tu. So makcik ni macam tak sedar hati. Makcik ni pun tunggu sampai habis azan subuh, and makcik tu pergi cari sebelum start sekolah tu pukul 6. Dia pun suluh, rupanya dia terjumpa lah si Afiq yang dah terpengsan, terbaring kat situ. And dia kata time tu dia memang tak sedar apa. Dia sedar pagi besok tu dalam pukul 7 lebih dia dah dekat klinik, and dia pergi berubat apa semua. Alhamdulillah so far dia kata dia okey. And selepas tu 3 ke 4 hari dia MC, dia terus resign. And itu adalah kerja dia. Dia kata itulah aku buat kerja macam ni, memang sampai mati pun aku takkan terima lah kalau sejuta pun. Dia kata macam itulah cerita dia untuk si Afiq ni. Si Afiq ni macam mana untuk kita ambil iktibar? Pada aku semua kerja ada resiko kan, tapi dia ni tak adalah macam terlalu berani sangat. Tapi itulah benda ni kalau datang nak bergurau dia, macam itulah cerita dia. So kita move out ke cerita yang kedua. Okay, so kita move out ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni dibawa kita ke arah kilang. Kilang ni terletak di Balakong sana. So diorang ni bertiga sebenarnya. Diorang ni yang siapa nama dia? Arif ni yang cerita kat aku. Arif, Wati dengan Yani. Okey, dia ada 3 orang ni. Diorang ni merupakan pelajar lepasan daripada satu universiti ni lah. Diorang ni praktikal sebenarnya sebelum tu dekat kilang tu. So lepas habis praktikal apa semua, diorang terus diserap masuk disebabkan performance diorang lah, rezeki diorang lah kat sana. So time tu adalah minggu-minggu awal ketika dia baru saja diserap masuk ke dalam kilang tersebut lah. Tapi dia salah time lah. Sebab apa? Dia diserap time tu barang tengah banyak, memang tengah busy. Memang time tu kaki ke tangan dekat dalam kilang tu memang tak cukup, and diorang pun kadang-kadang terpaksa kerja sampai ke lewat malam. Tapi diorang tak kisah pun benda tu. Orang dah dapat kerja, orang dah offer kita kerja kan. So tak ada apa-apa yang
pening lah time tu kan. So ceritanya diorang ni kena kerja dekat dalam sebuah kabin tau. So kabin tu dia ada grup-grup dia tersendiri. So satu kabin tu boleh muat dalam 8 orang. Memang 8 orang lah. So dia kata dia 3 orang termasuk dengan beberapa pekerja yang lama ada kat dalam tu, and diorang punya leader kat dalam tu adalah Kak Siti. Okay, Kak Siti dia kind of person yang ada sixth sense. Dia kata macam tu. So sixth sense dia ni macam dia nampak benda-benda halus lah, benda-benda yang kita tak nampak. Bukan sixth sense yang band lagu tu, bukan. Ini sixth sense yang betul-betul sixth sense lah. So dia kata, okay guys, malam ni kita buat kerja dalam ni. Kalau boleh lah, kalau boleh kita rehat dalam ni jugalah. Nanti pergi kat pantry ambil makanan apa semua. Lepas tu makan kat area sini je. Tak payah nak pergi kat pantry, nak pergi dekat cafe sana, tak payah jauh-jauh. Semua duduk sini. Kenapa? Kenapa Kak Siti cakap macam tu? Kerana Kak Siti kata sebelum tu dia dah ternampak something yang agak mencurigakan di bahagian cafe sana. Okay, yalah, semua hilang ada water cooler kan. So bila ada water cooler ni, si Kak Siti ni pergi tuang air. Dia kata dia pergi tuang air dekat situ. Masa dia tuang air, dia ternampak ada someone datang ke arah dia untuk tegur dia, tapi bila dia toleh, benda tu tak ada. Lepas tu masa dia jalan arah balik ke kabin tu, benda tu ikut dia. Macam tu, faham tak? Dia dah nampak lah, dia dah rasa benda tu. So dia orang cakap apa, bagi nasihat kepada yang kru-kru lain ni supaya tidak buat macam tu lah. Kalau tidak nanti apa-apa hal nanti dia yang pening kan, sebab dia leader. So dia kata macam tu dekat kumpulan dia. So kumpulan dia pun okey lah, faham lah. Sebabkan dia kata Siti kata time tu memang kerja diorang memang agak banyak, sampai kan nak rehat sejam tu pun sebenarnya tak cukup untuk diorang. Diorang kena rehat kurang daripada sejam. Macam tu. So bila dah macam tu, diorang pun okey lah, faham lah. So setiap kali rehat hanya beberapa orang, 2 orang kot tak silap aku daripada diorang. So 4 dia tim seorang ni 4, tim ni diorang 4. So diorang 4 je yang boleh pergi 2 orang je yang boleh pergi ambil makanan tu. Okey. So macam tu. So diorang pun mai buatlah, diorang pun buat kerja apa semua. Masa diorang buat kerja tu, tiba-tiba time tu belum lagi. Time tu si Yani ni bersuara, dia kata, boring lah. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu tau. Boring lah. Si Yani ni kind of yang suka bercakap. So bila orang yang suka bercakap ni tiba-tiba kena duduk kat tempat senyap, mana boleh kan? So dia tanya, korang tak ada cerita apa-apa ke? Cerita hantu ke? Dia kata macam tu. Time tu dah nak pukul 12 lebih lah, tak silap aku, dia kata. Lepas tu dia kata macam, kau ni apa dah? Si Wati ni cakap lah, pukul 12 macam ni nak cerita pasal hantu apa bagai. Tiba-tiba Arif nyampuk, aku ada satu cerita. Cerita ni berlaku dekat kampung aku time tu. Dia kata, time tu kampung aku ni kecoh gila. Dan hal-hal mistik lah. Terutamanya hantu gula-gula. Hantu gula-gula. Mungkin yang baru ni tak tahu hantu gula-gula tu apa. Okey, aku tunjuk. Okey, dah faham Okey, sama-sama kita. Okey. So lepas tu dia kata macam tu. Dia kata hantu gula-gula ni serang kampung dia, kadang-kadang nampak depan rumah, belakang pokok pisang. Masa dia tengah asyik bercerita tu, dia tiba-tiba terasa ada something yang melompat dekat sebelah dia. Faham tak? Okay, dia cerita dekat macam ni. So dia rasa ada benda lompat kat sini. Lepas tu dia macam toleh ke arah tempat lompat tu. Time tu dia nampak si Yani ni, dia punya berani. Dia pergi ambil ada satu kain kecil tu, kain putih. Dia gikat seperti sama macam mana si gula-gula tu buat lah. Dia kata macam tu. Lepas tu si Arif ni dah macam, kau dah kenapa? Dia kata macam ni kan. Sambil lompat cara, sebiji lah. Orang cakap, sebiji dengan macam mana orang cakap benda tu buat lah kan. Benda tu muncul macam mana, apa aktiviti dia. So macam tu. Lepas tu dia macam, kau ni ngepik lah. Aku cerita tak payahlah buat. Dia kata macam tu. Pam! Tiba-tiba bunyi siren berbunyi, di mana menandakan kumpulan 1 dah pun boleh berehat. Diikuti kumpulan kedua selepas 15 minit selepas itu. Okay, cara rehat diorang macam tu. So kumpulan pertama, Kak Siti dengan dia punya group adalah pergi ambil makan. Lepas tu pergi keluar isap okok, pergi ke tepi-tepi tu. 4 orang dah keluar. So tinggal dia 4 orang. Okey, tadi aku cakap dia orang ada 3 orang kan. Ada Arif, ada Wani pula. Siapa Wani? Yani dengan Wati. So ada 3 orang. So ada seorang lagi ni adalah di mana pekerja lama. Nama dia Melvin. Cina Sabah. Dia macam bah. Masa si Yani ni lompat-lompat, si Melvin ni macam jeling kat dia. Si Melvin ni cakap, ingat, ini bukan tempat kita. Macam tu. Itu je dia cakap. Lepas tu, diorang pun macam, okay, sorry bang. Diorang pun buatlah kerja diorang balik. Diorang buat kerja diorang, and diorang macam fokus lah time tu. Okay, lepas 15 minit tu, diorang punya siren pula berbunyi, di mana kumpulan diorang dah boleh pun keluar. So, kosong lah kabin tu sepatutnya. Tapi time tu, hanya Yani dan juga Wati saja yang pergi ambil makanan tersebut dekat pantry. So, tinggallah si Arif dengan juga Melvin yang ada kat dalam kabin tersebut. So masa si Yani dengan Wati ni pergi ke arah pantry, si Arif dengan Melvin ni biasalah pekerja lama dengan pekerja baru nak rapat, kena borak lah kan. Dia macam
nak try approach untuk borak dengan si Melvin ni. Tapi setiap kali Arif ni cakap, Melvin ni macam palau. Dia macam dia buat je kerja dia, tapi dia tak pandang pun si Arif ni. Tapi dia ada cakap, kat satu je dia kata macam tu. Jaga-jaga, jangan sampai orang tak suka. Dia ada cakap satu je perkataan, Arif cakap time tu. Dia ingat yang tu je dia kata. Okay, so manakala kita berbalik ke cerita si Wani dengan si Wani lagi. Kenapa asyik Wani? Yani dengan Wati pergi ambil makanan dekat pantry tersebut. So bila diorang pergi, diorang nampak yalah bungkusan apa semua. Diorang punya bungkusan makanan ada siap nama tau. Masa dia pergi ke arah meja tersebut, dia pelik kenapa time tu dia nampak hanya ada 3 box sahaja. Nama dia, nama Wati dan juga nama Arif. Melvin punya box dah tak ada. So dia macam kenapa 3? Kita 4 orang. Dia kata macam tu dekat Wati. Mungkin orang dah ambil kot, Wati cakap. Mungkin lah kot. So dia pun pergi ke arah pantry tu. Dia masuk dalam bilik pantry and dia nak ambil bungkusan tu lah. Masa dia ambil bungkusan tu, Wati ambil. Wati pun pusing lah. Lepas tu dia terdengar satu suara. Kenapa lama sangat? Lepas tu Yani tiba-tiba menjerit seperti orang kena rasuk. Macam orang kena histeria punya jerit lain macam kan. Kau tahu kan? Sebab apa? Menurut si Arif, dia kata, Yani kata dia nampak something daripada reflection cermin dekat depan dia. Dia nampak dekat belakang tu ada something yang dia ajuk tadi. Yang lompat-lompat tadi and dia ikat-ikat tu ada dekat belah belakang dia and dia memang menjerit lah sebab tak nampak benda tu. Tapi daripada pandangan si Wati ni, dia berpusing tu, yang dia nampak adalah Kak Siti. Yang datang tegur dia tu adalah Kak Siti. Dia pun macam, Kak, yang ni menjerit. Dia pun pelik lah kenapa kan. So masa si Yani ni menjerit, macam orang kena sampuk apa semua, memang dah kacau lah, huru-hara apa semua. Masa huru-hara apa semua, pekerja-pekerja kilang yang lain dipanggil oleh Kak Siti untuk berkumpul, untuk pergi tolonglah si Yani ni. Udah menjerit apa semua, histeria kan. Tapi dalam menjerit tu, dia asyik-asyik jerit. Sakit. Jangan lompat, sakit. Yani tu asyik menjerit benda yang sama. Lepas tu Kak Siti cakap, Wati pergi panggil Arif dekat dalam kabin. Dia seorang-seorang tu. Dia kata macam tu. So Wati ni pun macam okey. Wati pun berlari ke arah kabin tersebut. Masa dia buka pintu kabin, time ni Wati pula yang menjerit sebab dia nampak Arif dekat situ. Lepas tu Arif ni macam, kenapa pula kau menjerit? Dia kata, Arif, sini, jangan pandang belakang, sini, tutup pintu. Dia kata macam tu. So Arif pun berlari ke arah Wati. Kejap. Arif pusing untuk panggil si Melvin. Apa yang memeranjatkan Arif time tu, si Melvin tu tak ada dekat tempat di mana dia duduk bersama dengan Arif tadi. Ikut kan, kabin tu ada satu pintu je, di mana pintu yang dia orang jalan tadi. Tapi bila dia pusing, orang tu tak ada. So dia macam, tadi aku 2 orang. Jom. Wati cakap macam tu. So dia pun tarik si Arif pergi ke tempat Yati tu. Kan, Yani. So dibawa si Arif pergi ke tempat si Yani tu. So time tu memang daripada jauh memang nampak wahara, kecoh, menjerit-jerit apa semua. Time tu si Yani ni sedang dirawat oleh seorang pekerja yang agak orang cakap tahu pasal agama, pasal benda-benda halus ni kan. So tengah dirawat, time tu time ni Arif pula tercengang and terduduk. Kenapa? Dia kata dia ternampak ada sasu pun boleh. Satu tubuh yang sedang berdiri macam ni and berdiri di tempat di mana si Yani tu baring and berada di atas perut si Yani sedang melompat-lompat. Dia bukan gula-gula, tapi nampak satu bentuk badan manusia yang ada hirisan kot. Macam kau tahu tak jigsaw tu lepas dah kena potong kan ada yang luka besar tu. Dekat atas tu sedang melompat-lompat atas badan Yani. So macam time tu Arif dah tergamam and diorang pun nampak benda tu orang cakap apa serius lah. Lepas dah apa semua dah settle, yang dapat ditenangkan and dibawa ke pusat perubatan yang berdekatan dekat situ. Time tu dalam pukul 2-3 pagi kot. And ada seorang ustaz willingly nak tolong time tu. And time tu Kak Siti datang kat Arif and dia tanya, kenapa tak bercakap daripada tadi? Muka awak pucat ni kenapa? Saya nampak Melvin kat atas badan ni. Kak Siti pun terdiam. And Kak Siti cakap, kau biar betul. Ya Kak, saya dengan dia tadi. Korang bertiga je dalam kabin, mana datang 4 orang. Saya dengan dia tadi tunggu makanan. Dia kata macam tu. Kau biar betul. Lepas tu kecoh lah dekat kilang tu benda tu. And lepas beberapa minggu baru Kak Siti ni buka mulut dekat Arif. Dia ceritalah yang Melvin ni adalah merupakan salah seorang pekerja diorang yang telah pun meninggal dekat tempat kerja tu disebabkan kemalangan. Kabin tu jatuh atas dia, Mat. 11 tahun lepas. Mungkinlah kot tempat tu adalah tempat di mana Melvin tu kena benda-benda macam tu and si Yani pula pergi buat main benda-benda gitu kan. So
Kenalah. Macam itulah. So pengajaran untuk cerita yang kedua ni adalah di mana kalau kita ni dekat tempat orang, macam biasalah aku cakap, jangan terlalu berani. And benda ni kalau kita tak kacau dia takkan cerita. Macam tu lah. Takkan dah kena kacau baru nak serik kan. So macam tu lah cerita dia. Kita move up ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni dia hardcore sikit. Tak adalah hardcore pun. Dia macam something yang kalau tak perasan memang akan jadi something yang bad lah. Macam tu. Okey. Nasir nama abang ni. Abang Nasir. Abang Nasir ni dia merupakan pembantu van jenazah. Pemandu van jenazah. So maknanya dia ni bukan bawa van jenazah. Dia pembantu. Dia duduk sebelah je. Yang bawa orang lain. Okey. Dia kata macam ni. Ada satu kali tu dia punya pembawa van jenazah tu MC demam. And dia sendiri kena bawa van tu untuk menguruskan satu transportation terakhir untuk seorang mayat panggil apa satu jenazah kan yang telah pun meninggal pada malam semalam, postmortem pagi tu. So lepas Zuhur dia kena kebumikan macam tu. Okey. So daripada starting malam tu, lepas budak ni accident, dia dah pergi ambil dah budak ni. Dia kata dia dapat laporan apa semua. Dia telah pun ditugaskan untuk pergi collect lah, orang cakap, jenazah budak tu dekat tempat kejadian and dibawa ke hospital. Okey, cerita dia bermula macam ni. Ini adalah pengalaman pertama dia. Dah lah dia lama jadi pembantu. Lepas tu bila orang tu MC, dia ada peluang untuk bawa sendiri, jadi pula benda macam ni. Okey, lepas dia dihantar budak tu accident tu ke hospital, dia pun balik ke rumah dia. So masa dia balik ke rumah dia, dia macam biasa. Dia kata dia ada rutin. Kalau orang yang bawa van jenazah ni, dia kata dia ada satu rutin. Balik tak boleh terus masuk, kena basuh kaki ke apa semua untuk bersihkan, and jangan ada eye contact langsung dengan sesiapa kat dalam rumah tu. Kalau boleh masuk tegak tu pergi bilik air mandi. Takut ada apa-apa benda yang tak diingini berlaku. Tapi malam tu pelik. Dia kata malam tu pelik. Dia kata dia buat macam biasa rutin dia, tapi malam tu masa dia dah habis settle mandi apa semua, dia keluar and dia pergi jumpa bini dia dekat dapur and makanlah time tu. Dia ternampak dekat cermin rumah dia, dia ternampak van jenazah tu punya lampu buka tutup. Faham tak? Kereta tu lampunya beam out. Lepas tu siapa pula main ni kan? Dia ingat benda tu ada something short ke wire ke apa. So dia pun keluar, dia pun check apa semua, tak ada masalah. Asal macam ni. Dia pun baru masuk balik. Dia pun masuk balik dalam rumah tu. So dia kata, takkan ada pencuri nak masuk van jenazah, dia nak curi apa kan? Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun macam, kenapa ni Allahuakbar, kenapa ni Lepas tu dia pun masuk apa semua, tak apa-apa, awak tidur je, saya settle kat luar. So masa dia nak tidur kat luar tu, dia terdengar dalam pukul pagi lah. Dia kata dia terdengar ada orang ketuk, tak. Bang, tolong saya bang. Tak. Time tu dia memang dia kata aku nak bangun pun tak boleh, aku nak duduk pun tak boleh. Dia kata dia memang try tutup mata apa semua. Tak. Bang, tolong saya bang. Apa dia betul-betul. Time tu dia memang tak boleh nak buat apa lah. Lepas tu dia pun pergi dekat arah cermin tu untuk tinjau siapa dekat luar tu. Masa dia tinjau dekat luar tu, alangkah terperanjatnya, dia ternampak ada satu susuk tubuh yang di mana itu adalah mayat yang dia jumpa time malam tu. Dia macam dia ternampak and dia terus ketuk balik pintu tu. Dia tanya, kau nak apa? Lepas tu sekejap lagi benda tu macam diam sekejap and dia ternampak sekali lagi van jenazah dia goyang and macam ada benda macam tadi lah, macam mana bini dia nampak. Lepas tu dia biarkan apa semua, dia buka surah ruqyah apa semua and keadaan tu jadi tenang. Lepas tu pagi besok tu abang yang pembantu yang sebenar tu dah balik bekerja and dia pun dah kembali jadi pembantu lah. Dia cerita benda ni dekat abang tu. Lepas tu abang tu cakap, kau sure semua benda kau dah settle kan banyak ni? Sure bang, sure. Memang tak ada apa-apa tinggal bang. Memang sure. Memang semua lengkap. Tapi saya tak tahulah postmortem buat apa. Dia kata macam tu. Tu silap kau. Sepatutnya lepas dia postmortem, kau kena check dalam van ni. Ada apa-apa yang tak kena ke tak? Saya tak check bang. Jom, tolong aku check. Dia pun check dekat belakang tempat di mana dia kata ada benda yang mencari dekat belakang tu. So dia check. Time tu baru dia terjumpa. Sebenarnya masa malam dia orang bawa naik jenazah tu ke arah atas and dia orang tutup dengan plastik hitam kan. And time tu sebenarnya kuku mangsa ni dah nak hampir putus. Lepas tu bila jalan tu kuku dia ni putus, jatuh dekat adalah certain part dekat van jenazah tu. And polis ingat and pihak hospital ingat benda tu jatuh dekat jalan. Faham tak? Tempat dia accident. So bila macam tu dia just macam clarify benda tu hilang lah, pecah macam tu. Tapi sebenarnya benda tu
ada dekat dalam van jenazah tersebut. 2 jari ni dengan ni, tak silap aku dia kata. Dia kata dia jumpa 2 jari tu memang satu dah separuh and satu lagi masih lagi elok. And dia baru tahulah kenapa benda tu balik sebab yalah, ada benda lagi tak settle. Walaupun secara zahirnya kita nampak dia dah kebumikan. Aku tak tahulah macam mana nak cakap benda ni kan. Sebab ada orang kata yang kalau dah meninggal tak boleh datang balik. Tapi bila dah macam ni, kita tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi itulah yang dia cerita kat aku. Dan lepas tu dia pulangkan kuku tu kat dia orang punya keluarga apa semua. And dia orang sembadikan balik dengan jenazah tu. And Alhamdulillah selepas tu tak ada lagi gangguan apa semua. And dia pun pergi berubat. And samalah macam mana orang ubat tu cakap dengan dia, benda tu tak settle lagi. Sebab ada benda yang tertinggal lah. Macam tu lah. So dia diganggu dengan keadaan yang sangat halus dan sangat-sangat macam itulah cerita dia. So untuk jadi seorang van jenazah punya pembawa kereta ataupun yang kerja dekat bilik mayat tu bukan senang tu. Itu kerja yang orang cakap, "Wosh, yang ini dengan yang ini kuat memang baru boleh duduk sana. Kalau tidak, tak boleh. Memang tak boleh." So aku salute kepada siapa-siapa yang berani sandang kerja tu sebab benda tu adalah salah satu daripada fardu kifayah. Kalau diorang tak buat, takkan benda tu nak pergi melompat, pergi gali kubur sendiri kan? Tak boleh kan? So macam tu lah cerita dia. So Alhamdulillah, episod ketiga untuk puaka ni Alhamdulillah dapat aku settlekan. Ikutkan memang aku kena berehat lagi. Tapi orang tu kata kalau boleh kurangkan. So aku nak clarify kat sini, aku nak bagi tahu awal-awal untuk seram punya version ni, setiap minggu hanya ada sekali sahaja untuk sekarang ni. Dia akan ada hari Isnin sahaja. Okay? Hari Khamis ni aku dah tak buat dah. Aku bukan tak buat. Aku nak berehat dekat hari Khamis ni. Okay? Sebab hari Khamis adalah hari lagi aktif kan. So ikutkan. Dalam footage ni ada benda yang terjadi. Kalau korang nak tengok lah, sekejap aku replay. And macam tu lah. Lepas je aku dah cakap semua benda. Kalau yang rasa kuat boleh tengok sampai habis. Kalau rasa tak kuat, habiskan je lepas aku habis berucap. Okay? So kita macam tu lah untuk cerita yang kali ni. Alhamdulillah. Tapi sorry sangat sebab tak dapat teruskan untuk cerita yang keempat. Kita habiskanlah cerita yang ketiga ni. Nanti next version lah aku akan mungkin try adjust. Doakan yang terbaik untuk aku. Terima kasih ke atas semua concern korang dekat aku. And kita jumpa lagi di episod yang akan datang. So, macam tu lah. Macam biasa, korang jangan lupa jalankan tugas korang. Okay? Share video ni sampai insyaAllah kita dapat kejayaan yang seterusnya untuk dapatkan cerita yang lebih menarik. Korang boleh follow IG aku dekat sini. And link dia semua aku dah tulis dekat bawah. Kalau nak join grup Telegram aku untuk cerita-cerita seram korang pun ada link dekat bawah. Korang boleh join dekat sana. And macam tu lah untuk version ketiga puaka tempat kerja. Okay? I see you when I see you. Assalamualaikum. Yang berani tengok, yang tak berani dah boleh stop kat sini. Peace. Tapi dia macam Mati. lagu mati.